Siapa Ustaz kat sini? Hazmi ke Ustaz? Musliuddin. Ya, Hazmi. Musliuddin sebab jangkut dia panjang. Tegas. Oh, sila Tuan baca Musliuddin. doa. Boleh. Ustaz. Saya sokong. Saya sokong Ustaz. Lupa tak? Silakan. Ustaz ni. Amir. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih. Semoga diberkati kita punya majlis ini dan mendapat ilmu yang terbaik lah. Okey. Kat sini kita nak tahu, semua orang tahu cold calling. Kalau dalam bahasa Melayunya saya translatekan tadi, panggilan sejuk. Panggilan sejuk, cold calling, panggilan sejuk. Lekar kan? So lepas tu kelas kita tak ada nak stres sangat, kita santai je. Panggilan sejuk ni adalah teknik walaupun sejuk tapi berkesan. Tu sebenarnya. Dengar suara dengar clear? Clear Kak. Mana jurujual orang yang buat sale. Okay. So yang sebelum ni yang kita jumpa ataupun dia tak menyatakan minat langsung pada produk kita, lepas ada perkhidmatan kita yang kita tawarkan sebelum ni dan kita buat panggilan cold calling ni merujuk kepada semua ada telefon kan, nanti kita tahu apa market sektor yang nanti kita akan tengok siapakah orang yang kita nak buat cold calling ni. Okay, so sebab sekarang ni kita tak boleh nak pergi, mungkin brainstorm bank kios dah buka tapi tak berapa memberansangkan. Ini ada teknik lama yang dulu-dulu orang buat dan sampai sekarang orang buat. Legend lah kan. Okay, so tengok kat situ. Nampak ke? Ini ganggu tak? Nampak clear kan? Okay, cold calling ni adalah teknik yang dilakukan oleh jurujual ataupun sales lah. Kalau business ni is about sale lah. Kalau tak ada sale, tak adalah business tu. So dekat sini yang kita hubungi target pelanggan yang baru and then pelanggan yang sedia ada tu existing customer lah. Yang macam senarai yang kita dapat ataupun dalam sistem masing-masing ada senarai existing customer ataupun yang sebelum ni kita jumpa tapi tak menunjukkan minat langsung pada produk atau servis yang ditawarkan. Okay, so ni yang saya cakap tadi, pemasaran cold calling ni adalah teknik yang tertua sebenarnya. Dulu-dulu orang guna sampai sekarang orang guna. So paling umum dilakukan oleh orang yang buat sale lah, penjual. Tapi kita kebanyakannya takut nak call customer. Sebab takut nanti bila macam existing customer, bila kita call, dia akan bagi tahu kita masalah. Betul tak? Jadi semua orang akan risau tentang tu. Sebenarnya itu adalah engagement yang kita perlu buat dengan customer kita. Sebab bila ada intonasi suara, orang akan dengar ni dengan intonasi tu, dia akan menyejukkan dan meredakan diri dia yang kalaupun dia tengah marah ke tentang produk, servis sebagai kan. Tapi sebenarnya kalau melalui WhatsApp tak ada perasaan. WhatsApp ni tak ada perasaan. Jadi orang boleh baca daripada segi berbagai intonasi dia. So WhatsApp ni. Tapi tak kata WhatsApp tu tak bagus, SMS tak bagus. Tapi ini adalah satu teknik yang tertua lah. Walaupun masaran sekarang memang sudah canggih, semua dah canggih, semua ada content marketing, ada TikTok, ada media, social media yang digunakan, tapi teknik ni masih diguna pakai. Kalau dalam kuku pun memang disarankan untuk buat cold calling, betul tak? NCM, NCO pun ada kan? Saya lupa pula tadi. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada NCO, NCM yang ada kat dalam ni dan NNM yang join. So di join dan mungkin yang tak join tu mungkin dia lebih kepada marketing online ke apa ke. Mungkin lah. Ataupun dia dah lebih pandai daripada kelas ni kan. Okay. So 3 jenis pasaran telemarketing. Maksudnya market yang kita kena tahu. Satu adalah cold calling. Cold calling. Orang yang kita tak kenal langsung. Prospek yang kita tak kenal tapi kita nak juga dia tahu tentang apa yang kita buat. Okay?
Warm market tak berapa kenal kawan sekolah kelas lain, bukan kawan sekolah yang kelas sendiri, kelas lain, kelas sebelah, kita nampak dia kawan dengan dia tapi tak berapa kenal dia. Itu adalah warm market. Tu contoh. Hot market ialah sangat rapat. Family member, saudara mara, kawan-kawan, existing customer. Contohnya existing customer ni existing customer sendirilah. Bukan yang NCM bagi, NM bagi pada kita tu memang itu warm market yang ataupun cool market. Tapi yang macam memang kita tahu itu adalah existing customer kita tahu nama dia, dia duduk mana, produk apa yang dia guna dan kita pernah bercakap dengan dia sebelum ni, closing dia. So itu dipanggil hot market. Okay? Clear? Okay, masa yang sesuai untuk cold calling. So ini saya bagi tahu masa. Hari tu saya rasa tahun lepas kot saya ada buat kelas juga dengan Tia Baku. Masa tu kita tak ada slide tu masa ni. So masa very important masa yang sesuai untuk cold calling kena betul. Okay, kita tengok. Masa untuk menghubungi pelanggan ataupun kita punya customer daripada pukul 9 pagi hingga 6 petang ni, saya rasa ini saya ambil daripada slide yang HQ bagi. Dan saya research juga melalui Google, memang ini masa dia. Memang sama. So 9 pagi hingga 6 petang. Tapi janganlah ambil masa malam diorang. Itu adalah masa cold calling kalau malam tak sesuai. Ataupun awal sangat, pukul 8, 8.30 kita dah call customer. Baru lawan tu nak siap-siap pergi kerja ataupun nak baru nak bangun, baru nak siapkan makanan sarapan, kita dah call. Memang tak layan lah kan, boleh layan. Okay, pada waktu petang pula, antaranya jam pukul 4 petang hingga 5 petang. Masa yang terbaik. So masa dia relax. Tapi kecuali orang tu tengah balik kerja, sekarang ni orang tak ada sangat balik kerja, orang duduk rumah je, work from home. Okay, so boleh kita call, buat panggilan tu. Masa kedua terbaik adalah pukul 10 pagi ke 11 pagi. Itu masa tu ada tea time, ada masa dia lapang sikit, yang tu adalah masa yang kita peruntukkan sejam. Sejam tu ada banyak telefon yang kita boleh call sebenarnya. Banyak bukan 10 call je. Saya rasa 1 jam 10 call tu tak logik. So lebih sebenarnya. Okay. Ni ada catat ataupun screenshot. Okay. Etika cold calling. Jangan kita telefon macam saya cakap tadi, malam kita call, pukul 9 kita call. Sebelum, kalau saya kata sebelum 9 pagi atau selepas 9 malam kita call. Itu masa yang tak sesuai. So dia nak makan, dia nak dengan family kan. Kecuali kita kenal orang tu. Kalau kenal pun kadang-kadang dia tak rupa selesa. Okay. Panggilan mengganggu. Tu yang saya kata tadi. Lepas tu tak sopan. Okay. Memanggil orang, call orang pukul 8, 8.30. Duk call orang pagi. Tak sesuai. So sebaiknya yang tadilah, time yang tadilah. Teknik efektif cold calling. Setiap orang perlu, ni semua orang sales, tak kira lah dia buat insurans ke, dia buat apa ke, dia buat listing sekurang-kurangnya 100 nombor. Dan dia catatkan dalam, dia ada schedule book dia, jadual dia, pukul berapa dia nak call, hari apa tu, dan pukul berapa, dan dia ada listing dia. Dan saya rasa NCM pun, NM pun ada bagi benda ni kepada NE, schedule ni. So kat situ untuk kita catat call pertama, call kedua, and then WhatsApp ke, tak dapat ke kan, RNR ke kan. So seterusnya kita kena betulkan mindset kita. Mindset ni kena betulkan dulu. Sebab sebelum kita nak call orang tu, kita kena dalam keadaan okey, selesa. Ya, sebelum tu kita nak prepare diri kita. Sebelum kita call, dalam keadaan selesa, tempat yang sesuai. Jangan anak kita tengah bergaduh-gaduh, tengah bising, kita marah anak kita apa semua. Kita tengah bergaduh laki bini, lepas tu kita buat call. Lepas tu macam mana kita nak betulkan mindset kita? So mindset yang kita betulkan ni, kita imagine orang tu memang tengah menunggu panggilan kita. Imagine. Orang tu tengah menunggu panggilan kita. And then caranya ialah lebih bagus duduk pun okey, tapi lebih efektif bila kita berdiri.
berdiri untuk mudah transfer feeling dan energi. Gelombang kita ni akan pergi. Sama juga macam kita nak pergi brainstorm, BK atau pergi jumpa customer bila kita buat appointment. Tapi sekarang kita tak boleh buat appointment kan? Jadi melalui calling, boleh juga transfer aura dan gelombang kita kepada dia orang. Bila kita hello je Assalamualaikum ataupun ni, bila dia sambut je phone tu, gelombang tu akan cantum. Sebenarnya energi tu akan bercantum. So ayat pertama pastikan bertenaga, macam cakap dengan kawan kita bercakap, kau ni, kita cakap Assalamualaikum, encik tua, saya adalah sekian. Kita ada energi bertenaga untuk bercakap dengan orang tu. Jangan, hello, Assalamualaikum, ini Kak Tipa ke? Saya ni kan ejen kuku. Memanglah. So itu maksudnya bertenaga. So transfer gelombang positif bermula dengan ucapan pertama. Okay. Nextnya adalah teknik yes. Siapa tahu teknik yes? Ni Epong ada ajar pasal teknik yes ni. Ada tak dalam ni yang tahu pasal teknik yes? Dah kena ambil gambar pula tu. Tegak saya nampak ada ambil gambar ni. Okay, teknik yes. Apa dia? Tanya customer tu, puan free ke? Yes. Dan seterusnya. Lagi? Teknik yes, siapa yang tahu? Azmi takkan tak tahu. Belajar dah kot. Itulah. Bagi peluang pada orang lain. Siapa yang tahu pasal teknik yes? Hari ni dapat RM10. Saya bagi saya transfer dalam akaun Jagi. Padu lah. Padu. Jom. Saya tak bagi. Sebab dia tak payah. Orang lain. Saya nak tahu teknik 3 yes ni. Siapa yang tahu? Produk yang Encik pakai tu okey kan? Yes. Betul. Produk yang Encik pakai tu okey kan? Dia akan cakap yes. Selalunya akan cakap yes lah. Untuk antara dia punya nilai. Yes ni maksudnya benda ayat penyata, bukan ayat soal. Ayat soal menjerat diri kita. Ayat penyata macam tadi tu. Ayat penyata. Tak apa, Fahana ayat tadi. Jawab. Siapa yang jawab dia? Ya saya. Fahana. Fahana, tak apalah. Sendiri kan, tak apa. Okay, dia dah belajar lah maksudnya. Sebelum ni dia ingat lah apa yang saya ajar. So tak apa. Nanti saya transfer RM10. Okay. So banyak lagi RM10 yang dia dapat lagi. Okay. So Allahu Akbar. Beri sesuatu pertanyaan kepada pengguna setia. Contoh dia, saya tak nampak yang dekat skrin tu. Encik Ali adalah pengguna setia kuku. Dia kata, okay Encik Ali adalah pengguna setia kuku kan. Jadi HQ Kuku ingin memberikan promosi merdeka iaitu pembelian tilam kuku. Encik Ali akan mendapatkan tip percuma. Dia bagi penghargaan tak? Kan, dia bagi penghargaan. Maksudnya Encik Ali adalah terpilih. Kalau kita cakap pun best sikit rasanya Encik Ali terpilih sebab Encik Ali adalah pengguna setia kuku. Jadi at least kita tahu kalau existing customer kita sebut pula Cik Ali dah guna 4 tahun kan, atau 2 tahun kan. So itu pentingnya kita tahu data dia. Kita research sikit, buat kerja sikit untuk kita tahu bila kita bercakap tu ada benda yang kita cakap tu dah menyenangkan hati dia. So kita bagi penghargaan. Okay? Clear tak? Ya. Okay, terima kasih. Siapa tu? Mus. Senarai nama. Ini penting. Yang tadi saya kata ada 100 senarai nama. Senarai nama, info customer. Lepas tu untuk kita catat. So kat situ kalau kita tengok yang ini daripada kuku kalau daripada NM, NCM masing-masing pun ada juga, yang daripada NCO1 pun ada juga bagi. Saya rasa yang tu boleh guna, lebih senang juga yang itu info dia. Jadi email address, phone, lepas tu kita tahu dia duduk mana, lepas tu
setahu saya yang saya tak jumpa tadi, sebenarnya kita ada kolom-kolom full call calling pertama, maksudnya tarikh bila kita call and then kita remark, dia angkat tak, okay, apa feedback dia. So kita cerita pasal apa. So kolom-kolom tu saya rasa itu semua ada dengan NM dan NCM masing-masing lah. Ini saya tunjuk contoh So ini kena ada. Okay, dan sekarang bila kita dah tahu find out siapa dia yang kita nak call, jadi kita dah tahulah 100 nombor tu kita nak buat dalam masa berapa hari kita nak buat 10 ke. Kalau 10 orang kita call dalam masa sejam, tak dapat, pastikan kita call tu betul-betul 10 orang yang dapat di call, bukannya 10 orang yang R&R tapi kata dah buat kerja dah. Setuju? Ke tak setuju? Setuju kan? 10 tak buat dah Kak. 10 tapi semua R&R, semua tak dapat dihubungi. Itu bukannya call calling. Call calling ni dia mesti berjaya bercakap dengan orang tu walaupun dia reject. Okay, jom kita layan video ni. Ini kawan Kak Zu siapa yang dah pernah tengok? Ni kawan Kak Zu, nama dia Kak Zu juga. Mana dia? InsyaAllah semoga boleh tengok ni. Bertemu lagi dengan Kak Zu Share. Hari ini kita masih lagi dalam topik prospecting. Anda semua di luar sana dah kumpul 100 lead number yang Kak Zu dah suruh? Kalau anda semua sudah kumpul, hari ini Kak Zu nak ajar you all untuk membuat kategori kepada lead number anda. Kita bahagikan kepada 3 kategori. Kategori yang pertama ialah peniaga dan usahawan. Kategori kedua pengurus dan ke atas. Kategori ketiga eksekutif dan ke bawah. Kenapa anda kena asingkan mengikut kategori-kategori ini? Ini adalah kerana sewaktu anda membuat panggilan telefon, anda kena letakkan priority kepada lead number anda. Jikalau anda adalah ejen-ejen yang dah terror mahir buat presentation, anda boleh terus membuat panggilan telefon kepada kategori 1. Jikalau anda masih lagi ejen yang baru, yang belum lagi confident dalam presentation, anda kena buat panggilan telefon untuk kategori ketiga. Kerana apa? Kerana anda tidak boleh membazirkan lead number ni kalau anda punya presentation anda masih belum confident. Step seterusnya ialah anda kena membuat panggilan telefon untuk bertemu dengan lead number anda sekarang. Panggilan telefon anda kenalah bermula dengan senyuman. Skrip telefon anda mestilah padat dan ringkas dan ke arah untuk membuat appointment. Jangan sekali-kali menjual produk di dalam panggilan telefon anda. Ingat Kak Zu pesan, skrip mestilah padat dan ringkas dan yang kedua, kenalah bermula dengan senyuman. Anda kena memberi senyuman yang paling manis sekali sewaktu anda membuat panggilan telefon. Walaupun klien anda tidak bertemu anda, percayalah mereka menerima senyuman anda dari jarak jauh. Antara skrip yang Kak Zu selalu guna adalah Assalamualaikum Cik Azman, saya Zuriati daripada AIA Public Takaful. Tujuan saya buat panggilan telefon ni sebenarnya saya nak share something yang akan memberi benefit kepada Cik Azman dan keluarga Cik Azman. Boleh tak kita jumpa besok pukul 3 petang? Saya hanya memerlukan 7 minit masa Cik Azman untuk mendengar explanation saya yang boleh mengubah keseluruhan hidup Cik Azman. Boleh tak kita jumpa esok jam 3 petang di pejabat Cik Azman? Membuat panggilan telefon memerlukan semangat yang sangat tinggi dalam diri anda. Jangan putus asa walau anda telah cuba beberapa kali untuk membuat panggilan telefon tetapi tidak mendapat satu pun appointment. Anda kena cuba dan terus mencuba. Practice make yourself perfect. Don't give up so fast. Jumpa anda semua lagi dalam Kak Zu Share di video yang akan. Okey. Terima kasih Kak Zu. Okey, kawan saya tu. Tapi okey, Kak Zu tadi jual takaful. So kita
jual produk kuku dan servis kuku, Wonder Clean. Jadi, apa yang dia cakap kat situ tadi, kita kena listing yang kita dah buat tu, 100 listing tu, kita buat kerja rumah. Itu yang saya kata buat kerja rumah sikit. So kita kalau hot market kita ataupun kita punya warm market ke, cool market ke, kita listkan siapa yang dulu kita nak call, and then kita kena tahu background dia siapa. Kalau kawan kita, kita tahu, kita tulis siapa dia ni. And then kita tahu dia ni ada potential, ada duit. So macam mana, dan dia ni ada ramai anak. So siapa yang kita perlu target tu, ada orang yang ada dia ni lebih kepada berkeluarga. Jadi kita tahu, kita listkan kat situ, kita buat prospecting tu, dan dekat situ kita boleh kategorikan. Bila kita dah kategorikan, baru kita tahu siapa yang first yang kita nak call dan apa yang kita nak cakap dengan diorang. Okey tak? Sama tak? Jadi kan? So lepas tu bercakap sambil, bagaimana membuat cold calling? Bercakap sambil senyum. Senyum yang sangat manis. Sambil berdiri tadi, senyum yang sangat menangis. Manis. Jangan menangis. Limau nangis. Senyuman tu macam dia nampak sampai, dan jadi saya cakap aura dan gelombang tu, bila kita happy, dalam keadaan happy kita nak bercakap, kita nak sampaikan sesuatu, kita imagine orang tu tengah tunggu kita cakap, dan gelombang tu bila kita say hai je, assalamualaikum je, dia akan cantum. Sama juga kalau korang nak pergi buat appointment ataupun korang nak pergi BS atau BK. So mindset korang dah set, dipanggil apa tu? Apa yang Rasulullah punya ni? Apa dia panggil? Attraction, apa tu? Lupa dah. Law of attraction. Tak datang benda tu kan. Law of attraction tu penting. So bila dah cantum, mudah kita nak bercerita, dan gunakan 3 yes tadi. Yes. So bila dia dah banyak yes dengan kita, so mudah tak dia nak terima apa yang kita nak cerita next. Daripada berapa second je kita nak cakap dengan dia, berapa minit je, lama-lama jadi panjang. So lagi satu diberitahu, jangan menjual di dalam semasa kita buat cold calling. Asyik nak cakap je, saya ni ada produk sekian, ni. Kita menjual. Kita tak buat engagement tu, tapi kita menjual terus. Ada certain orang okey, tapi tak banyak, tak ramai yang macam tu. Ramainya tak suka. Cuba kita insurance call. Dia kata, ni produk ni, ini bagus untuk puan ni. Puan ada berapa orang tapi yang ni bagus ni. Dia nak menjual je, agak-agak apa. Kita tutup je lah line dia. Kita off. Bila dia call lagi, kita tak angkat. Kalau bank pun sama macam tu. Jadi dia kata tadi, dia menggunakan macam saya cakap tadi, dia menggunakan memberi tahu penghargaan, dia bagi penghargaan dan dia menceritakan benda yang bagus, yang best, dan memberi keuntungan kepada customer. Tadi kan ada cerita kan? Okay. So lepas dah senyum dan yakin, atasi ketakutan kita nak bercakap. Ramai yang sebenarnya takut nak bercakap dengan customer ni. Percayalah, saya dulu pun takut juga. Kan? Tapi kita practice make perfect. Kita cuba dan cuba. Kalau kita 100 orang, kita dah call, agak-agaknya perfect tak? Kita latih. Kalau kita kata takut call dah 5, dah banyak dah saya call. Berapa? 5. Tapi 3 tak dapat, 2 je dapat. Tapi lepas tu orang tu reject dua-dua. Terus down. Itu dia tak buat sebenarnya. Okay? Berdiri sebagai Superman. Gagah. Berdiri. Okay. Confident. Berdiri itu maksudnya berdiri sebagai Superman. Bukannya jadi Superman berdiri tegak tu, jadi jaga. Okay. Transfer energi dan message tadi, untuk transfer energi dan message tadi kepada customer kita. So macam dia nampak kita tengah senyum tu dengan kita bercakap tu. Okay, cuba bayangkan anda kenal dia orang. Kalau anda kenal dia orang, anggap mereka tertunggu-tunggu panggilan korang. Lepas tu bayangkan customer ni sedang happy mendengar suara kita. Okay?
amalkan 3S. Sharp, short and sweet. Apa dia? Sharp, short and sweet. Macam mana sharp, short and sweet tu? Siapa tahu? RM10. Siapa tahu? Ada orang Saya. tak ada. Danny tak boleh. Saya. Tak ada. Bandin tak boleh. Saya. Siapa tu? Ila. Ila dah belajar gitu kan? Okey lah. Maksudnya mana tengok Ila mana rupa. Tak nampak lah. Ada gambar profile. Tak, saya sebab saya buka skrin tu saya tak nampak. Tak apa Ila. Ila ni kan Insyirah punya ni kan? NE Hazmi. Oh NE Hazmi. Okey. Hari tu ada masuk Okey. Masuk tapi last hujung-hujung tertidur. Okey, 3S apa? Sharp tu macam mana? Macam mana? Sweet tu macam mana? Saya tahu sharp ni kita kena cakap tu dalam keadaan bersemangat. Short benda tu kena ringkas, padat. Okey. Kita punya script tu. Sweet ni kita kena cakap dalam keadaan senyum walaupun orang tak nampak kita. Okey, hampir. Tapi boleh mencuba, saya bagi RM10. Okey. Alhamdulillah, tahniah Ila. Maksudnya walaupun tertidur gitu, okeylah. Kan? So, okey. Terima kasih. Benda yang kita nak cakap, benda tu menjurus kepada apa yang kita nak sebenarnya. Kita dah imagine tadi, mindset ni. Kita dah imagine apa benda. Kita sharp benda yang kita cakap, tapi bukan menjual Lepas tu short. Short tu make it simple tapi padat. Betul tadi, padat. Sweet tu benda yang manis-manis dia cerita-cerita. Maksudnya tadi macam Kak Zu cakap tadi, benda yang menyenangkan hati customer dan memberi kelebihan kepada customer. Macam contoh yang saya bagi contoh tadi, dia pengguna setia, dia ditawarkan dapat percuma katil bila ada mattress tu. Betul tak? Jadi itu sweet dan kita sambil tu kita senyum. Bila kita senyum, energi kita lain. Muka kita senyum macam kat atas macam tu. Melain kalau masam. Senyum, jadi kita punya energi senyum ni, kita happy ni, transfer terus kepada customer kita walaupun melalui talian. Okay? Alhamdulillah, Ila terima kasih. Lepas tu sabar. Ada juga customer yang marah. Ada juga customer yang tak kata, customer terus tak nak jalan. Saya tak ada masalah. Tapi kita tengok nanti. Macam mana cara mengatasi kalau dia kata tak ada masa tu. Okay? Okay, clear yang ni? Clear tak? Okay, saya boleh pergi. Alright. Clear. Okay, langkah-langkah calling, kebiasaan yang digunakan. Ini kebiasaan So kita boleh juga mengikut keadaan semasa. So dia mulakan dengan ucapan. Ucapan Assalamualaikum, selamat pagi kan. Kepada yang bukan Islam tak adalah Assalamualaikum. Selamat pagi, selamat petang tadi. Okay. So jadi itu sebab tak ada selamat malam. Pukul 9 ke atas tak ada selamat malam. Jadi itu sebab dia pagi dengan petang dan bagi salam kat situ. So lepas tu tanya khabar. Kalau existing customer kita ataupun orang yang kita kenal walaupun warm tapi dah lama kita tak jumpa, kita boleh tanya khabar dia. Tak adalah terus-terus kan. Terus-terus ni kita ceritalah dulu dengan dia. And then gunakan nama penuh. Kita sebut nama dia. Kalau existing customer, dia suka kita sebut nama dia. Sebab dia tu, kenal lagi saya Jadi kita sebut nama. Minta izin untuk bercakap. Minta izin untuk bercakap bukannya tanda soal. Ayat penyata. Kena buat ayat penyata. Jangan ada tanda soal. Ada siapa yang bagi contoh? Tak ada. Ayat penyata. Dia minta izin untuk bercakap. Tak apa, nanti kita tengok. Ini kita review dulu ni. Kita ada contoh-contoh dia. Tak apa, tak ada siapa. Maksudnya tak ada. RM10 tu, untung saya. Okey, kenalkan diri anda. Okey, siapa diri kita? Kita ejen kuku. Nama saya Zuraida. Sama saya Kak Zu Kuku. Saya daripada Kuku International Malaysia.
saya ejen 1 Malaysia. Contoh. Tu kalau akak lah cakap. Beritahu dapat nombor tu daripada mana. Kalau nombor tu existing customer tu memang NM kita bagi, bukan kita punya ataupun orang yang bagi referral kepada kita. Jadi kita nak call dia, customer bagi referral. Jadi kita kena sebut nama orang yang bagi tu kat kita tu, referral tu. Tapi kalau existing customer tu daripada HQ, maksudnya kita akan beritahu kita daripada HQ kita call untuk sebab dia dah memang kuku dah kan, beli kuku kan. So kita beritahu lah, kita dapat daripada HQ kuku. Okay. Memberitahu dapat nombor, okay. Beritahu tujuan anda telefon. Apa, kenapa kita telefon ni. So kita kena bagi tahu tujuan kita. So mungkin kita tanya khabar dia and then kita nak bagi promosi, beritahu kita kuku ada promosi baru. Macam saya bagi contoh tadi. Simpelkan panggilan anda. Maksudnya tadi tu yang kata sharp, short, padat. Okay, ucapan terima kasih. Lepas tu apa saya tak nampak. Ya, ingatkan prospek supaya save nombor kita. Okay, kadang-kadang kita call bukan sekali. Kita mungkin lepas tu kita akan blast WhatsApp dekat dia. Jadi dia perlu dia perlu save nombor kita. So beritahu dia nanti save nombor Kak Zu ya, Kak Zu kuku. Puan, nanti apa-apa mudah cakap kita nak berhubung. Apa-apa info saya boleh beritahu. Dan kita boleh juga gunakan Kuku Plus untuk kita bagi tahu existing customer kita. Betul? So itu adalah salah satu cara. Dan kita boleh guide dia. Jadi dekat situ dia nampak lah profesionalnya. Dia ni betul-betul kukunya orang lah. Agent lah. Dia bukannya buang part time je. Okay? Clear yang ni? Kalau untuk new customer macam mana? Macam mana? Kalau untuk new customer macam mana? Sebab tadi macam Kak Azhar cakap existing customer kan. Yang new customer kalau kita nak cakap melalui telefon. New customer tu orang yang kita tak kenal langsung. Ya. Orang tak kenal tapi kita nak beritahu yang kita ada promosi baru dan nombor telefon kita dapat kat mana semua kan. Stepnya kita bagi salam. Lepas tu tanya juga ni bagi kenalkan diri kita siapa. And then dapat nombor telefon daripada siapa? Kalau orang yang kita tak kenal tu. Mesti dapat daripada siapa-siapa kan? Kalau ambil kat Facebook ke macam mana tu boleh ke? Kan ada yang selalu kan nombor telefon yang kita lah, saya rakan Facebook, lepas tu saya dapat nombor telefon kat situ. And then saya ni ejen Kuku International Malaysia. Saya ingin memberi sedikit info kepada puan ke encik ke. Jadi boleh tak encik ni jangan cakap boleh. Saya ingin ambil masa encik dalam masa beberapa second untuk saya cerita sikit je. Kalau dia kata tak boleh, and then tak apa encik save dulu nombor saya. Saya scan Ila Kuku and then nanti apa-apa saya akan WhatsApp info ni. Sebab kita tak kenal dia. Sebab dia cool market kan? Ya. Okay. Nanti kita tengok macam mana orang ada skrip dia. Okay? Clear? Clear. Okay. Contoh, yang ni skrip ni memang daripada hari saya refresh balik lah. Daripada hari Isnin tu, kita, NCM kita semua dah cerita dah. Ada nama Fazli tu, NCO Fazli tu. Tak adalah. Okay, boleh guna skrip untuk co-calling ni memang betul dah. Ataupun boleh hantar WhatsApp dia kata kan. So kat situ dia ada bagi tahu. Ini untuk yang dia kata produk kuku dari 3 tahun sebab saya tahu sekarang ni NCM ada bagi list nama yang customer yang dah 3 tahun produk dia. Jadi ini adalah contoh skrip yang digunakan untuk WhatsApp dan co-calling. Boleh gunakan yang ni. Ini untuk semua Okay, ni saya rasa NCM masing-masing, NM masing-masing dah share kot. Okay, ini pun sama daripada HQ saya ulang semula. So ini yang dia kata launching campaign produk baru ni. So opening agent, dia kata bagi salam, dia kata hai tuan, apa khabar encik, encik sekian-sekian. Bila kita dah ada list nama, so kita akan sebut nama dia. Okay, boleh saya bantu? Sebenarnya boleh saya bantu sekejap ni, macam perkataan dia macam tak sesuai. Encik, saya ingin bercerita
daripada Kuku, saya ingin bercerita sikit menerangkan mengenai promosi baru kita. So dekat situ dia kata bantu apa ya? Customer kata dari mana? Tu kita dah explain lah. Dia tanya kalau dari mana, kita explain lah. Saya ialah siapa ejen Kuku tuan. So sebut nama dia. Dia beli apa dulu? Sebut nama dia. So kita ada good news. Ini untuk yang produk yang launching. Kita boleh cerita pasal kita call ni untuk kita nak suruh dia upgrade Kuku Plus ataupun suruh dia install Kuku Plus. Itu pun boleh jadi satu benda yang boleh digunakan untuk kita start conversation kita. Okay? Dia kat sini dia kata, boleh tak bagi apa ni, you have 2 minutes to talk. Itu soalan. Kalau macam Kak Zu macam tak apa sesuai bila bertanya. Bila kita tanya 2 minit, ada masa tak 2 minit untuk saya bercakap? Terus dia kata tak ada. Kalau saya kata, Encik, saya ingin bercerita sekejap aja dalam beberapa minit, mungkin dalam 2 minit untuk bercerita dengan Encik tentang promosi ni. So Encik dekat office ke? Encik kat office ataupun dekat ni untuk saya ni. Tapi simple je, saya kata. So lepas tu dia akan jawab apa benda-benda kan. Okay, clear sini? Permintaan dan pembukaan. Tu saya dah saya dah translate sebabnya dalam bahasa Inggeris je nanti orang tak faham. Okay, so maksudnya atau permintaan dan pembukaan kepakaran ni maksudnya kepakaran kita as a agent, kita bagi tahu dia untuk bantu dia untuk dari segi servis dan produk Kuku yang kita ada ni. So dia nak beritahu dia agent nombor 1 and then dia tanya customer no or yes tu, dia kata untuk break ice opening tu, do you heard about our product? Cik pernah dengar tak pasal produk Kuku kita? Itu pertanyaan. Kalau ayat penyata, kita boleh buat ayat penyata supaya tak ada no and yes tu. Tapi kalau nak kata dia untuk dia jawab no or yes, so kita kena bagi ayat tanya. Okay? So dia kata kalau dia kata yes, very good, we have a good news for you. Maksudnya saya ada berita terbaik untuk Encik. So intonasi kita tu. So dengan senyum tadi, intonasi kita tu, kita ada tengok tu. Yang gambar tu pun dia senyum kan. So kita ada good news untuk Encik. Tentang produk promosi kita yang baru. Penapis udara yang disarankan juga, KKM pun sarankan. And then penapis udara ni dengan harga RM2.20 sehari dah boleh kita order dan ada pasang dekat rumah. So contohnya, okay? So dia kata repeat lah step tadi, step kedua tu dengan tujuan kita call dengan expertise kita. So kita expertise kita dari segi apa? Wonder Clean ataupun kita nak menjurus kepada, kita kena pilih, kita kena catat apa benda. Kita nak pergi kepada mattress, promosi mattress atau promosi penapis udara, penapis ni kita kena tahu. Jangan semua kita nak sebut dalam cold calling ni, tak boleh. Kita kena pilih. Apa benda? Jangan nak sebut saya ada penapis ni 66, kalau ni penapis air ni penapis udara 66. Ni tilam pula dapat katil free. Oh jenuh, lepas tu dia mesti cut off engkau. Macam tu lah. Okay, tips. Tips to make your cold calling more effective. Apa dia? Teknik proaktif, langkah 1 dan 2. Bagaimana Puan, jika Puan siapa? Nama sebut juga jika nama saya Kak Zu, okay, dapat menunjukkan kepada Puan bagaimana produk kami boleh membantu Puan satu rumah dalam keadaan COVID ni boleh membersihkan udara di dalam rumah Puan. Dengan tak payah sebut harga. Sebut kelebihan produk kita je. Okay? So dekat sini kalau saya tahu saya orang Sabah atau Sarawak dia banyak kepada appointment buat Zoom dengan customer macam orang insurans. So jadi kat sini semoga anda menghabiskan 10 minit masa. Dia kata okey saya perlukan 10 minit je Puan untuk saya bercerita dengan Puan tentang promosi produk yang terkini untuk membantu membersihkan udara, menyegarkan udara di dalam rumah Puan untuk anak-anak Puan, keluarga Puan. Tambah-tambah kita duduk di dalam rumah sekarang ni, tak keluar kan.
pintu tingkap semua bertutup. So boleh tak puan kalau saya ni melalui, kalau ada appointment boleh buat appointment lah, tapi kalau ni boleh tak melalui Zoom atau video call, ataupun terus cakap je apa tujuan kita kat situ. Kita cerita kelebihan produk kita, educate customer kita, more kepada educate customer kita. Okay, so nampaklah profesional kat situ. Okay, teknik fact finding, nyiasat. So ulangi langkah 1 dan 2 tadi. Tujuan dia hubungi tuan atau puan tu tadi adalah untuk memberitahu berkenaan apa yang kita sebut tadi tu. Okay, dan melihat dari sudut perspektif yang berbeza untuk membantu dia dan macam mana boleh menjimatkan kos. Contohnya RM2.20 satu hari itu untuk pembelian dengan menggunakan C model, dia ada penjimatan harga dekat situ. Kalau tak sebelum ni berapa. So kita buat kiraan untuk customer kita. Contoh macam penapi air pun sama. Okay? Dan tilam pun kita boleh buat kiraan dekat situ. Dengan ada servis yang diberikan. So kita kena expert dari segi ilmu yang ilmu produk tu tadi dan apa promosi tu. Jadi supaya kita lancar nak bercakap masa kita fact finding dengan customer kita dan kita boleh ceritakan. Buat kiraan berapa penjimatan yang boleh dicapai. Okay? Okay. Yang ini ulangi langkah 1 dan 2, fact finding juga. Bagaimana tuan puan dah guna produk, puan menggunakan produk Icon kan? Okay, adakah tuan puan mempunyai cadangan ataupun menambah baik? Sebelum ni dia ada soalan tapi saya tak suka dengan soalan tu. Jadi saya kata adakah tuan-puan mempunyai cadangan penambah baik untuk perkhidmatan kami. So maksudnya ini terlampau buku lah. Tapi kalau cakap biasa tak perlu pun nak cakap adakah tuan-puan mempunyai cadangan penambah baik dan untuk perkhidmatan kami. Itu maksudnya telemarketing. Jadi kita bercakap macam kita cakap dengan kawan kita. Kita kena confident, kita cakap puan macam mana saya boleh bantu puan untuk lebih baik lagi dari segi servis apa semua. Jadi saya nak bagi info tentang Kuku Plus. Jadi puan boleh cek untuk servis, untuk buat untuk cek berapa tahun bayaran apa semua, and then untuk set servis. Jadi kita bagi benda yang dia boleh ni, dan puan boleh dapat reward juga daripada kita punya apps tadi. So itu bagi kelebihan kepada customer kita. Setelah mendengar perhatikan respon dia mengikut situasi. Kemudian ejen boleh mencadangkan produk dan perkhidmatan baru kuku. Barulah kita cadangkan kepada dia. Bila kita tahu respon tu mengikut situasi, apa jawapan dia tu, apa yang dia borak dengan kita tu, baru kita dapat conclusion dia. Kita nak cadangkan produk apa dan perkhidmatan apa yang baru kepada dia. Okay? Okay. Apa dah tu? Okay, cara menghentikan customer yang tak mahu meneruskan perbualan ni banyak Dia kata baru nak cakap encik, Assalamualaikum encik ni, not interested. Selalunya siapa yang buat macam tu? Siapa dalam ni pernah buat macam tu bila insurance call? Bila bank call? Siapa makan cili dia rasa pedas. Okay, not interested. Tak minat. Tak apa, saya dah hadir insurans, saya dah hadir dah. Padahal dia ambil insurans kereta. Kan? Okay, saya tahu encik atau puan tak berminat. Kalau dia kata saya tak minat, saya tahu encik dan puan tak berminat. Sebelum ni pun saya ada call juga encik orang lain dan dia kata tak minat. Tapi saya nak update je ni berita gembira, berita good news kepada encik. Okay, apa dia? So macam yang saya sebut tadi lah. Apa yang berita gembira yang kita ni boleh sehingga saya nak gunakan masa 2 minit je puan untuk saya untuk saya cerita dengan puan, ataupun 1 minit je untuk saya ceritakan kepada puan. Okay? Kalau dia kata call me back, okay, saya akan call puan, tapi dia kata bila boleh bagi saya, boleh tak bagi saya 20 second. Dia ni tak putus asa Dia kata boleh tak saya bagi 20 second. 20 second untuk saya share dengan encik ni. Kalau dia kata tak boleh, saya tengah sibuk, saya tengah driving. Okey encik, nanti cik save nombor saya ni kat Zukuku, saya WhatsApp encik untuk cik save nanti apa-apa. Agak-agak, boleh tak kita nak tanya macam ni? Agak-agak dalam pukul berapa encik boleh saya call encik? Boleh tak?
Tak boleh. Tak boleh. Jadi macam mana cara kita nak cakap? Encik, pukul 4 nanti saya call balik ya. Cik pukul 4 dalam pukul 4 nanti saya call balik Encik ya. Ataupun kita tahu dia bekerja, kita cik dia kata saya kat office ni, saya sibuk ni. Okey, kita janganlah ambil pukul 4 sebab pukul 4 tu dia baru sudah kerja. Ataupun kita ambil lah masa ni sikit sebelum pukul 5.30 ke, dia dah sampai rumah ke, dah balik kan. Macam tu. Okay, I don't have time, I'm busy. Dia kata, saya tahu Encik atau Puan tak ada masa sekarang ni. Tapi boleh tak bagi saya 20 saat. Dia tak putus asa. So kalau korang macam mana? Saya tak ada masa lah, saya busy. Terus dia cakap, tak apalah Encik, tak apa. Lain kali lah saya telefon letak phone. Okey tak macam tu? Rugilah customer tu. Call. Dia kata tak apa Cik, saya dalam masa 20 second je. Cik tengah drive ke ataupun tapi kalau dia kata saya ni saya tengah layan anak saya. Boleh lah cakap sekejap 20 saat. Kalau betul cara approach cakapnya akan jadi lebih daripada 5 minit. Okay? Email ni, dia kata, boleh. Boleh Encik, saya boleh email Encik. Apa email address Cik ya? Boleh bagi saya email address Cik. Okey, saya tuliskan ni. Dah siap dengan pen dah kan? Saya akan hantarkan email secepat mungkin ataupun sekarang. And then saya akan hantarkan Encik email berkenaan benda yang benda yang dia email tu kita hantar benda yang boleh memberi keuntungan kepada dia lah. Contohnya Wonder Clean ataupun ni untuk sekarang zaman COVID. So benda tu bagus untuk dia. Okay, lepas tu I'm not interested. Tak minat. So saya tahu Encik tak berminat. Sebelum saya call lagi pada hari ini memang saya call orang memang tak berminat je. Tapi Cik, kita buat kesian sikit. Tapi Cik boleh tak Encik bagi saya ni Encik bagilah saya 30 saat untuk saya ceritakan tentang apa yang ada dekat kuku ni sekarang ni untuk saya update kepada Encik. Ada tak 30 second macam tu? Okay? Ada soalan? Tak nampak dia punya ni. Sekejap saya baca. Lain sangkut-sangkut, lain tak berapa. Okay Zuraida. Kalau dah kenal boleh tak terus menjual? Dah kenal tak apa, tak ada masalah. Dah kenal tu maksudnya dia family member, dia hot market, tak ada masalah. Kalau betul-betul kita rapat kat dia, contoh kawan-kawan yang kita rapat, dan dia pun tahu kita buat kuku, selalu naik status kuku kan. Okay, lepas tu Asri kata saya kalau call sambil berdiri sebab lebih bertenaga. Ya betul, memang berdiri. Tadi pun saya tunjuk kat situ, kita kena berdiri. Transfer energy tu kepada customer kita. Ismail kata clear. Okay, ada tak lagi? Ada soalan tak? Kenapa hidung tu email? Email Abdul Razak. Ada soalan nak tanya? Okay, semua clear. Semuanya okay. Besok mesti boleh buat yang existing customer yang 3 tahun icon dengan Fusion Top tu kan? So manager masing-masing pantau lah kan. Ceritanya kita ada 24 hours. Ceritanya kita ada 24 hours. Jadi dalam 24 hours tu apa yang kita buat? Apa perancangan yang kita buat? Jadual apa yang kita ada? Apa yang kita buat? Pagi tadi okey bangun. So kita buat sarapan kalau perempuan lah. And then next dia uruskan anak dia PDPR. Okay, lepas tu sambil tu dia boleh buat PDPR sama. Kan? Dia PDPR sama tak Ana? Sama-sama buat kerja sekolah. Takkanlah kan? Jadinya lepas tu dia next tu dia buat apa? So pukul 9. Pukul 9 dia dah boleh buat cold calling. Dia buat list tu tadi dalam 100. Jadi satu hari dia nak buat berapa? Mungkin dalam satu yang dia call ada 5 je yang angkat telefon. Yang lain tu R&R ataupun nombor telefon tu dah tak digunakan dalam perkhidmatan. Tapi existing customer kita boleh check dia ada nombor kedua, nombor ketiga. Betul tak? So boleh gunakan. Itu pentingnya tadi skrip yang jadual yang kita buat dan kolom-kolom yang kita buat tu tadi, buku tu yang kita buat tu untuk kita catat. Okay.
Sebabnya kita dah buat kajian untuk kategori mana yang kita nak call. Okey, jadi 24 jam tu ada yang cakap 8 jam dia guna untuk buat kuku. Sangatlah bohong. Betul tak NCM? Itu saya kata diri saya tu, diri saya. Okay, 8 jam kalau dia kata 8 jam, 10 jam saya buat kuku. Macam kerja 8 jam. Tidak. Kalau dia kata 7 jam, 6 jam. Mungkin ada yang dalam ni, mungkin ada tak yang dalam ni 6 jam dia buat kuku? Ada? Kalau yang duduk brainstorm sekarang ni BK mungkin lah. Dia duduk dekat brainstorm BK. Macam Ana tadi satu hari kan sampai pukul 8 kan? Betul. Tengoklah juga orang tak ramai dekat BK, BS. Dia buat apa pula kat BK, BS tu? Melangok. Okay, daripada kat situ dia boleh WhatsApp dan dia boleh buat email marketing. Dia boleh juga buat calling dekat situ sebab tenang. Kalau kat Giant sekarang ni dia lengang, boleh main bowling, boleh main badminton kat situ kan. So maksudnya clear. Orang tak ada boleh buat calling. Nak atau tak nak je. Jadi masa yang kita allocate tu betul-betul kita allocate tu berapa jam? Mungkin sejam atau 2 jam yang kita betul-betul fokus. Kita tak ada kata orang tuanya kalau Negeri Sembilan dia tercoleh-coleh. Maksudnya tak ada dicuri-curi masa kat situ. Jadi dia betul-betul fokus. Kalau dia nak dapat 10 unit bulan ni, jadi dia buat kerja je double atau triple. Mungkin dia buat senarai lebih daripada 100 tadi untuk dapatkan 100, 10% dapat 10 orang. Kalau itu dia buat daripada calling. Okay? Ada soalan tak? Jadi jangan takut mencuba. Macam Kak Zu kawan saya cakap tadi, mencuba, cuba dan cuba, practice my perfect dan pastinya ada kejayaan kat situ. Dan kita ada kalau orang Islam kita ada Allah, rezeki tu datang daripada Allah tapi tanpa usaha, bila kita doa tapi tanpa usaha tak dapatlah apa hasilnya. So tadi mindset kita kena check balik, mindset kita kena betulkan dan kita kena set apa yang kita nak dapat. Contoh macam saya pergi BS ya dulu saya bagi contoh saya pergi BS dulu. Contoh dekat Kirara. Ni bos NCO One Most punya ni dulu. Awal-awal dulu kita orang tak ada BS, kita orang pergi ke Kirara. Berulang sebulan hari-hari kita orang pergi. Duit minyak saya RM1,000 tau daripada nilai ke Kirara. Tapi dengan harapan baru lagi orang kena kuku, orang tak kena kuku masa tu nak calling pendanya kan. Jadi bila pergi, orang semua kata apa ni kan, kuku, air coklat tu kan, apa benda koko lah, apa benda semua dia sebut. Tapi saya nak tak langsung tak ada patah semangat, saya kata mesti akan ada. Mesti akan ada orang dan mindset saya dah fikir, one day saya akan close satu hari 7 unit dekat situ. Memang sebulan tak berapa nak ada sale pun orang tanya sampai orang pergi pun dah nak give up. Tapi saya tak give up dengan Mandin, pergi juga. So kita orang pergi, kita orang kata mesti akan dapat one day. Saya masa makan saya kat situ pun, saya makan dekat BS sebabnya saya makan cepat ataupun bila ada customer saya memang tak makan. Balik tu baru saya makan. Dan satu hari saya dapat yang saya idamkan tu 7 orang dalam masa satu hari kat Kirara. So Ismail pun tahulah kat tempat tu memang bagus kan. 7 sale. 7 sale. So kalau dekat BS Jaya Nilai pun kita pernah juga dalam keadaan yang sekarang ni macam boleh main bowling, boleh main boleh main badminton kat situ tak ada orang. Ada satu ketika tu saya 15 unit dengan ejen saya. Saya tanya ejen saya, berapa yang kita set? Dia set dalam minda dia untuk dapat hari tu. Dia kata 5 unit. Saya kata tak, engkau ambil lah 5 unit tu, aku nak 15 hari ni. Hari Sabtu tu maksudnya lengang masa tu, tak ada orang. Tak tahu apa pasal, orang balik kampung apa. Tapi dengan set minda kita tadi, malam kita dah doa, pagi kita nak langkah je, kita dah set, kita nak 15. Hari tu memang alhamdulillah 15 unit dalam masa satu hari. Percaya tak percaya? Itulah saya kata tadi. Apa attraction tadi tu? Law of attraction. Law of attraction. Law of attraction. Itulah penting. Jadi kalau aku calling ni law of attractionnya
pun boleh juga. Itu sebab saya kata gelombang dan aura kita akan bercantum bila kita bertenaga bercakap dan kita bersemangat bercerita tu. Bukannya asalkan melepaskan batuk di tangga je call tu, asalkan nanti nak buat report. Hantar dekat NM. Kan? Asalkan aku dah call. So, ada soalan ke nak tanya? 3 jam je sehari. Rizwan, Abang Wan kata 3 jam. Okey lah tu Abang Wan. Betul-betul fokus tu. Berapa dapat tu? 3 jam banyak tu masa. 3 jam sehari. Okey, saya nak panggil siapa-siapa yang ada testimoni. Dah pernah buat cold calling kat dalam ni. Memang ramai yang pandai dah buat cold calling. Kalau sebelum saya buat kelas ni pun memang dia orang dah power dah. Memang dia close satu hari. Mungkin ramai yang dia boleh close dalam sebulan daripada cold calling saja. Boleh tak dia share kat sini? Ada tak? Ada tak siapa yang boleh share? Volunteer. Tak ada? Untunglah saya tak payah bagi RM10. Boleh tak saya jemput Yasir? Yasir ada tak Yasir? Ke dah tidur dah Yasir? Yasir kerja besok. Yasir ada tak? Sebab Yasir ni dia daripada fresh dia memang dia buat cold calling. Dia masuk-masuk je BS, dia tak dapat say kat BS, dia memang follow up orang pakai cold calling. Memang dia berjaya kat situ. Dan dia ada buat messenger dekat FB, dia berjaya juga. FBOM pun dia ada buat. Ada tak Yasir? Ada tak? Ana ada tak? Ayah boleh call lah. Okay, boleh tak Ana? Ana pernah buat ni tak? Ada Yasir tadi? Ada Yasir. Cuba buat call. Cuba Ana cerita dulu. Ini orang saya lah, saya panggil sebab orang lain tak nak kan. Saya bagi orang saya. Okey, Assalamualaikum. Buat sikit. Okey, saya banyak calling dengan hot market, warm market lah. Sebab saya baru lagi. Saya pergi mana pun, saya call ke, bercakap ke, mesti saya cakap saya ni ejen kuku. Kalau berkumpul ramai-ramai pun, saya selalu share air mineral, semua penapis udara, periuk kuku, semua saya. Sampai orang cakap, dia ni kalau datang dia kuku. Lepas tu, ramai jugalah yang saudara, kawan baik saya, close lah, diorang order dengan saya. Lepas tu ada kawan-kawan bagi referral lagi. Saya banyak close macam tu lah. Kadang saya call, saya sharing je tentang produk kuku ni. Diorang percaya. Sampai ada kawan saya dekat Facebook tu, lama tak jumpa, dia kata, aku tengok dekat Facebook kau ni memang selalu share ni, memang aku percaya kau ejen yang boleh dipercayai. Jadi dia order combo untuk mak dia dekat kampung. Itu je. Cik cerita sikit ada buat cold calling tu, ada tak rejection? Ada. Senang. Macam apa, ada jugalah dia cakap tak nak lah, dah pakai produk lain lah. Tapi saya kata tak apa, save nombor saya, nanti apa-apa saya hantar info kalau ada siapa-siapa yang nak produk kuku boleh contact saya. Tapi Alhamdulillah lah, kawan saya ni dia buat kuih, tapi customer dia nak kuku, dia bagi kat saya. Okay, jadi maksudnya cold calling tu berjaya lah. Berjaya, tapi ada yang tak berjaya tu dia tolak lah awal tu. So dia jangan give up je. Betul, down 20 minit je. Ya, saya tak dapat dihubungi. Okey, ada tak orang lain daripada NCM Azim ke, NCM Ajidin ke yang ada buat cold calling? Ada tak?
Tak ada? Okey, saya panggil anak saya sebab dia awalnya memang buat cold calling juga. Existing customer ataupun dia follow up customer. Boleh tak share? Okey. Nampak muka. Okey. Okey, assalamualaikum semua. Okey, so ini customer follow up. Saya follow up customer tu dah lama dari bulan 3, sekarang dah bulan 8 kan. Okey, follow up dia bulan 3 tu. Tanyalah macam mana semua kan. Lepas tu tiba-tiba satu hari tu follow up dia, WhatsApp dia, tiba-tiba satu tick je. Satu tick je maksudnya kena block lah kan. Satu tick je, tapi ingatkan mungkin time tu customer tu tak on internet ke, tak ada wifi ke. Next day-nya tu try lah WhatsApp lagi sekali. Satu tick juga. Okay, so rupa-rupanya memang dah kena block. Sebab dia macam tak Follow up sampai kena block lah. follow up sampai kena block. Selagi customer tak kata tak ke apa ke, follow up je lah kan macam biasa. Okay, mana tahu ada rezeki kan. Okay, lepas tu tiba-tiba baru-baru ni customer tu yang WhatsApp saya semula. Dia kata, Assalamualaikum dah ini ada apa-apa promosi ke sekarang? Awak masih kuku kan? Lepas tu cakap lah, oh masih ada promosi pun. Tunjuklah promosi pun semua. Lepas tu dia berminat, time awal-awal follow up dia tu dia berminat Queen Stand. Lepas tu dia tanya, Queen Stand yang ni tak ada promo Lepas tu cakap lah tak ada promo yang ni je kan. Lepas tu soalan yang dia pernah tanya sebelum dia block tu, dia tanya lagi. Lepas tu saya pun layan dia. Esok harinya tu, dia pun WhatsApp saya untuk register dan alhamdulillah close. So, walaupun dia dah block, tapi bila dia nampak posting kita, bila dia unblock tu, dia nampak posting kita, dia akan WhatsApp. So, jangan mengalah. Teruskan berusaha posting macam biasa, follow up customer macam biasa. Kalau dia Hang pula. Tiba-tiba. Hang. Macam mana tu internet tu? Satu rumah ni. block tu sabar je, follow orang lain pula. Okay. So memang dia Daini daripada umur tingkatan 3 lagi cuti sekolah, dia memang belajar, datang ke BS belajar dan belajar present semua sendiri, tengok Kak Zu present macam mana, dan bila dia start 18 tahun, cuti-cuti pun dia buat untuk calling and then WhatsApp, and then 21 tahun officially lah dia buat start dengan cold calling. So memang masak kena marah. Itu je. So dia banyak rejection sebab dia muda di brainstorm pun banyak rejection sebab orang tak percaya sangat. Tapi bila dia tahu pasal produk macam mana nak psycho customer, dia banyak close kat situ dan dia banyak close daripada cold calling sebab cold calling orang tak nampak, suara je dengar. Lepas tu dengan WhatsApp. So dia follow up orang memang banyak yang kena block dengan orang lah. Tapi alhamdulillah baru-baru ni itu adalah customer dia yang dia follow up bulan 3 lepas. Bulan 3. Bulan 3 tahun ni. Dan ada juga yang setahun follow up pun ada juga yang coming back. Alhamdulillah. So kita jangan putus asa. Apa-apa pun kita ada masa yang banyak, 24 jam. Dan kejayaan tu dengan kita cuba, practice my perfect. Tapi kalau kita tak cuba langsung, tak jadi apalah. Itu je yang saya boleh bagi tahu. So, semua orang pun okey, semua orang rasa macam dah lambat sangat dah kot. Tak ada soalan, ada akhir kata daripada NCM ke, NTO ke, nak share? Mungkin boleh jemput NCO kot. NCO nak ada sepatah dua nak kata. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Terima kasih Kak Zu. Apa khabar Kak Zu? Sihat Alhamdulillah. Kak Zu ni, sekejap bang. Abang, slowkan TV bang. Apa ni Kak Zu ni antara memang aku kata pioneer dalam grup saya ni.
orang kata antara yang terawal. Jadi saya tahu macam mana cara dia kerja dulu masa dia bertugas dekat punya brandstore Giant Kirara dulu. Memang betul lah dia cakap dia boleh close 1 hari 7. Dan cara dia approach customer tu berbeza lah dengan yang saya nampak kebanyakan ejen kuku. Biasanya dia orang duduk tegak, lepas tu just tanya kuku bang, kuku kak, macam tu je. Tapi Kak Zu dia akan follow prospek tu daripada sebelum sampai dekat brandstore tu sampai customer tu sama ada berhenti ataupun sampai lepas daripada brandstore. Itu cara kerja Kak Zu. Memang saya salute yang tu. Yang banyak hasil memang korang patut belajar lah dengan Kak Zu sebab bila dia boleh approach orang dan boleh close orang di brandstore 7 orang, maknanya bukan biasa-biasa lah. Jadi kalau setakat nak buat cold calling ke apa semua tu lagi kacang lah. Jadi apa yang saya nampak ilmu malam ni sangat relate lah dengan teknik CRM yang saya nak manager, ejen dengan NCM monitor. Saya ada bagi database tau. Saya ada bagi database dekat NCM dan mungkin NM pun dah terima semua dah. Jadi kalau siapa yang kata memang nak try buat cold calling ni, boleh dapatkan database tu daripada NM. Okey? Minta daripada NM. Minta sebab setakat yang report yang saya dapat ni banyak lagi lah yang tak dikontak. Jadi sayanglah sebab malam ni memang kenalah dengan topik cold calling tu. Topik apa malam ni? Cold calling ah? Cold calling betul. Cold calling. Jadi memang kena sangat. Tapi yang kita ni bukan cold calling dah. Cold calling tu orang tak kenal. Yang database yang kita bagi ni database yang existing customer yang dah ambil produk 3 tahun, lebih 3 tahun. Jadi sepatutnya lagi dia dah consider macam hot market tau. Hot market lah sebab dia dah ambil produk. Saya boleh letakkan dia dalam hot market lah sebab kita boleh contact dia, kita boleh kenalkan dia, dia pula okey akak dah ambil produk kuku apa semua tu memang dah dalam kuku dah. Jadi sepatutnya lagi senang. Jadi gunakan teknik-teknik yang Kak Zu share, tak ada skrip pun dah ada apa semua tu, try. Jangan takutlah kalau reject tu biasa. Kalau kita contact 10, 9 reject tu benda yang biasa lah. At least kita close 1. Jadi saya minta tolong sangat daripada NE. Kalau siapa yang tak ada sales tu dapatkan data tu daripada NM korang. Sebab saya memang nak kena report tau, update dekat HQ setiap data tu. Sebab kita tak nak terlepas even satu sales pun kita tak follow up, sayang. Jadi terima kasih banyak kepada Kak Zu, NM yang paling otai dalam ni kuku juga. Okey, jadi yang kepada NCM terima kasih sebab handle kelas malam ni. Saya rasa kelas kita ni pun mungkin kelas yang kedua terakhir. Lepas ni ada satu lagi yang tak silap, kita ada SMS marketing. SMS marketing pun sepatutnya korang kena explore lah sebab orang dah terima WhatsApp tu benda yang dah biasa, tapi SMS tu benda yang orang kata benda yang jarang-jarang orang terima, dia akan tengok. Jadi saya tunggu untuk kelas hari kami ni lah. So tu saja daripada saya. Terima kasih pada semua yang join. Good luck semua. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih pada NCO. Okay, just nak remind, nak share dengan ini ya. Kalau you all nak buat cold calling, dan data tu tak ada, macam NCO cakap boleh minta NM lah. Tapi let's say lah kalau NM mungkin busy ke, tak reply ke kan. Kalau nak data tu boleh direct dengan saya jugalah. Sebab saya ada data yang saya spare juga kan. Mana yang NM yang SNM sebelum ni. And kalau nak boleh direct dengan saya pun boleh. Yang under tim saya lah. Kalau tim NCM Azin dengan Haji Din boleh contact NCM masing-masing lah. Ya, semua tim tadi.